نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Seperti yang kita sebutkan sebelum ini, kuliah hari ini adalah berkenaan dengan muqaddimah ataupun pendahuluan terhadap pendahuluan bagi ilmu usulul fiqh. Okay? Kita akan pelajari kitab yang ada tu. Tapi hari ini sekadar untuk muqaddimah sahaja. Muqaddimah sahaja pasal kalau kita mula takut dia terlalu panjang sangat. Jadi akan datang pun kena seolah-olah mulakan balik semula kan. Jadi saya letakkan di sini sebagai muqaddimah. Dan tajuk yang diberikan ialah kepentingan dan peranan usul fiqh dalam menghadapi cabaran masa kini dan bicara buku Al-Usul min Ilmi Al-Usul karangan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Okey, ini satu pembentangan yang pernah saya bentang di, tak tahu nampak ke tak nampak kan, tapi tak apalah kan, tak buat macam mana. Apa dia yang pernah saya bentangkan di Kuantan satu ketika dahululah. Jadi bila teringat esok ni malam lah, bila teringat yang hari ni adalah muqaddimah, jadi saya pun berikan kepada mereka untuk pancarkan. Cuma saya tak perasan yang ataupun saya tak menjangkakan kecil macam ni lah kan. So boleh kot lah, siapa-siapa lebih kurang lah. Okay, tak apa. Kemudian bila kita sebut usul fiqh, okay, teruslah pada yang ni. Okay, pertama sekali yang ingin saya nyatakan di sini ialah berkenaan dengan usul fiqh adalah satu perkara yang wujud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, bila kita apa point ataupun kenapakah perkara ini diutarakan ataupun diletakkan, dibincangkan? Kerana sebahagian orang kata ilmu-ilmu yang ada dalam Islam ni adalah bid'ah. Ilmu yang ada dalam Islam, pengajian kita ni bid'ah. Kan, maksudnya belajar tafsir, belajar fiqh, belajar tu, belajar usul fiqh. Mana ada kelas khas yang Nabi buat usulul fiqh? Tak ada kan? Kan, jadi adalah sebahagian orang yang wallahu alam kenapa mereka sebut begitu, tapi saya mengatakan mereka sebut begitu kerana kejahilan lah. Kejahilan menyebabkan mereka mengatakan usul fiqh satu benda yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Jadi siapa yang belajar tu seolah-olah buat bid'ah. Ada juga orang sebut gini. Saya tak tahu lah pernah jumpa ke tak. Saya pernah jumpa. Yang tu yang saya letak benda ni. Saya letak mengatakan bahawa ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang wujud dari zaman Rasulullah SAW dan sama seperti ilmu-ilmu yang lain. Okey, sama seperti ilmu-ilmu yang lain, benda tu ada dalam pengajian, ada dalam kehidupan Nabi SAW. Tetapi tidak ada sebagai nama yang khas. Tidak ada nama darsu usulil fiqh. Tak ada lah tu zaman Nabi SAW. Tapi yang ada ialah pengajian-pengajian yang menunjukkan kalau wajib ataupun fardu wajib mesti diamalkan, dan siapa yang tinggalkan maka dia berdosa. Okey, benda tu memang diketahui. Okey. Jadi saya letakkan di sini, siapa yang sekiranya ada suara yang mengatakan ilmu usul fiqh atau ilmu usul tafsir atau ilmu mustalah hadis adalah ilmu-ilmu yang baru dan tidak terdapat dalam agama Islam, kita menjawab dengan mengatakan ini satu kenyataan yang betul dan salah. Okey, betul dan salah ni macam mana? Kita tengok selepas tu. Ni tapi tak boleh baca, saya seorang yang dah baca kan. Okay. Betul dari sudut pengajian yang khusus tak ada. Pengajian yang khusus tak ada. Maknanya tak adalah Nabi buat ilmu macam pengajian kita hari ini usul fiqh. Okey. Tapi salah dari sudut apa? Salah dari sudut, ada tak salah dia? Ada. Okey. Saya rasa tak salah kat mana? Di samping itu pengasingan satu ilmu dari ilmu ini tidak diperlukan. Okey. Betul dari sudut tidak wujud secara khusus, tapi salah dari sudut benda tu sebenarnya ada dalam pengajian ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Benda itu boleh diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Okey, itu seperti yang saya sebutkan tadi lah. Tapi itulah malangnya ada orang cakap lah benda-benda macam ni satu ilmu yang bid'ah, yang baru kan. Okey. Kemudian
hadis ini saya nyatakan menunjukkan bagaimana pengkhususan berlaku. Pengkhususan berlaku seawal zaman Nabi SAW. Okay. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum hayaan Uthman. Maksudnya ialah orang yang paling rahmat, orang yang paling merahmati dan belas kasihan terhadap umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas melaksanakan hukum, melaksanakan Islam adalah Umar. Orang yang paling pemalu adalah Uthman. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'b. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran dari sudut bacaan dan juga hukumnya ialah Ubay bin Ka'b. Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Dan yang paling mahir dalam bidang faraid, faraid ialah Zaid bin Thabit. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan orang yang paling mahir berkenaan dengan halal dan haram pula ialah Mu'adz bin Jabal. Dan akhir sekali, wa aminu hadhil ummati Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dan pemegang amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. So hadis ini menunjukkan bagaimana pengasingan ilmu-ilmu Islam demi pemantapannya ada. Dan memang daripada dulu lagi pun setiap seorang ada takhassus ataupun ada kemahiran yang tersendiri. Contohnya mungkin tak disebutkan di sini, tapi Hudzaifah bin Yaman, apa takhassus dia? Hudzaifah bin Yaman menyimpan rahsia, menyimpan nama-nama orang munafik. Artinya takhassus dia dalam bidang apa? Dalam bidang akidah. Okey, lagi orang yang pegang rahsia, orang yang pegang nama orang munafik. Amanah ni Abu Ubaidah, kan? Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah. Hudzaifah apa dia punya? Security. Kan? Maknanya dia adalah intelligent. Kan? Dia spy, kan? Boleh lah gitu. Betul. Dia yang tahu benda-benda yang fitnah yang akan berlaku semua dekat dia. Macam SB kita lah. SB kita sebelum apa-apa berlaku dia dah hantar dah orang dia, kan? Betul tak? Dia dah hantar orang dia dah hantar dah beberapa kumpulan untuk nak jaga kawasan tu. Kita tak tahu pun kenapa ada blok-blok. Kan, kalau kita ada kawan, kenapa ada roadblock ni? Oh, ada sekian-sekian. Kita tahulah. Tapi kalau kita tak tahu, kita ingat roadblock ada kereta curi ke apa. Dengan itu, sebelum saya nak teruskan, apa yang faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni berkenaan dengan takhassus? Oh, takhassus tak tahu kan? Takhassus ialah pengkhususan, specialization. Maknanya saya, contohnya specialization saya tak berapa ada sangat lah, tapi lebih kurang lah. PhD itu hadis, kan? Ada orang PhD dia tafsir, ada orang PhD dia akidah, ada orang PhD dia macam tu lah. Itu kira takhassus tu, kan, kiranya pengkhususan dia, specialization dia dalam sekian-sekian. So apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni sebelum saya teruskan lah, yang berkaitan dengan takhassus ataupun pengkhususan. Satu, we must be specialized in something. Lagi? Point of reference maksudnya? Kita boleh refer orang tu. Kalau ada apa tu, kita refer kat orang tu. Kalau dia pakar maka dia okey, baik. Itu yang kedua. Lagi? Dari sudut pendidikan macam mana? Belajar betul. Belajar betul-betul memang semua kena belajar betul-betul lah. Tapi dari sudut pendidikan, Ada formal education. formal education. Formal education. Formal education maksudnya apa? Kena masuk sekolah? Tak, maksudnya adalah macam kelas general Dengan specification bagi subjek. ada depth Maknanya mungkin maksud puan kat situ ialah pengajian yang lebih fokus lah gitu. Okey. Lagi kalau nak mengajar anak-anak, hadis ni kita boleh guna untuk macam mana? Kita faham lah, kalau kita belajar satu-satu tu dengan maksudnya tak ada. Nak ajar anak-anak, macam mana nak ajar anak-anak kita gunakan hadis ni? Bukan guna hadis ni, gunakan hikmah, essence daripada hadis ni, kepakaran. Macam mana? Dalam pemberian pengajian. Ya, setiap seorang tu lain. Ada contohnya Along tu dia pakar dalam bab, dia suka bila tengok benda ni bergerak dia suka. Ni gerak ni, kata macam mana benda bergerak? Apa yang menggerakkan dia?
Yang angah tu tengok tak layan pun. Kan? Dia tengok majalah pula, majalah fashion, duduk situ lama. Along tengok fashion jadi jam, kepala jadi pening. Pusing kepala dia kan. Kenapa? Pasal apa tengok gambar book tak jadi. Nombor 3 pula baca, dia suka baca, dia suka cakap. Dia bercakap je. Jadi orang yang bercakap dengan orang yang meneliti, dengan orang yang menghayati lah kot, ataupun menghayati fashion kan contohnya kan, tak sama. Jadi jangan disamakan. Okey, jadi ibu bapa memerlukan kemahiran untuk nak melihat kepada kecenderungan ataupun takhasus anak-anak tu. Okey. Saya cakap tu bukan pasal tak menunjukkan saya pandai nak tengok, tapi inilah yang boleh kita ambil mungkin daripada hadis ni antaranya. Okey. Kemudian salah dari erti tadi betul, sudut yang betul ialah pengajian yang khusus Nabi tak buat. Okey. Kalau orang kata benda ni tak ada zaman Nabi, kita kata salah jika diertikan bahawa ilmu ini bercanggahan dengan ajaran agama Islam. Okay, kerana ilmu ini sebenarnya ada dalam hadis-hadis Nabi, cuma tidak dibuat secara khusus. Jadi kalau kita kata tak ada, ini bid'ah, salah lah. Okay? Ustaz, masa time Nabi dipanggil bidang ni fiqah juga atau mungkin general tapi tak sekarang dipanggil fiqah? Ada hadis yang menunjukkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dia akan berikan kefahaman dalam agama. Tapi fiqh kat sini masih lagi dalam mafhum ataupun dalam bahasa Arab, bukannya fiqh halal haram tak, tapi memahami secara umum. Okey, dia memahami, contohnya berkenaan dengan akidah dia faham tak boleh syirik. Berkenaan dengan akhlak dia faham kena tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendahkan dirinya kerana Allah, Allah akan angkat dia. Jadi nak menjadi orang yang hebat bukan dengan kesombongan, tapi dengan tawadhu'. Contohnya kan. Okey, bab bila berbicara tentang solat pula, dia faham solat itu ialah khusyuk, bukannya solat tu gerak. Kan? Okey, gerak yang banyak tidak, tapi khusyuk. Itu maksudnya fiqh. Okey. Jadi secara umumnya kalau nak jawab soalan tu, tak ada kelas fiqh, tak ada. Ya mungkin yang Kelas tafsir tak ada. mungkin orang kata bid'ah tu because the word fiqh tak ada masa zaman Nabi, just that terminology tu kita taruh that name lah. Gitulah lebih kurang. Okey. Ada orang kadang-kadang dia sebenarnya macam ni, dia kenapa dia keluarkan benda ni, dia kata tak penting ilmu ni. Ilmu ni tak penting. Jadi dia senang nak bantai ataupun nak sanggah, dia kata bid'ah ni. Okey. So benda tu kadang-kadang kita kena berikan perhatian jugalah. Memang ada ilmu yang bid'ah, memang ada dalam agama. Contohnya ilmu memahami akidah menggunakan falsafah, ini bid'ah. Memahami akidah menggunakan taslim, ya, menggunakan penerimaan. Okey, Allah ajar apa kita terima, betul. Tapi kalau Allah ajar apa, fikirkan secara logik, betul ke tak betul. Kalau betul terima, kalau tak betul tolak. Ini namanya bid'ah lah. Okey, seperti yang dibuat oleh golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan sebagainya. Okey. Okey, jadi kat sini saya nyatakan, sesiapa sahaja yang meneliti ilmu ini, ilmu usul fiqh, dia akan dapati 100% berlandaskan sumber-sumber Islam yang asasi, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bila kita sebut contohnya apa? Hukum terbagi kepada 5. Hukum terbagi pada 5. Apa dia? Hukum halal. Sebelum tu hukum dipanggil hukum syariat lah. Hukum syariat terbagi pada 5. Wajib, haram, sunat, makruh dan mubah ataupun harus. Okey, jadi ini adalah rumusan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, contohnya Nabi sebut sallu qabla al-maghrib, sembahyanglah sebelum maghrib. Maksudnya bila dah masuk waktu maghrib, sembahyanglah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Lepas tu Nabi sebut liman syaa, bagi siapa yang ingin. So apa hukum dekat sini? Sunat. Dia jadi sunat. Okey, cari mana-mana hukum agama, dia tak keluar daripada 5 ni. Siapa yang rumuskan? Ulama. Daripada mana mereka rumuskan? Daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Yang halal dan haram pula, ataupun halal dan haram bukan, dia sah dan fasid. Sah dan fasid itu adalah berkenaan dengan muamalat rasanya. Tak apa, itu kita akan bincang kemudian lah. Okey. Okey, kemudian perbincangan seterusnya ialah siapakah ulama yang pertama mengarang buku usul fiqh? Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Masyhurnya begitu. Para ulama mengatakan masyhurnya yang mengarang kitab
usul fiqh yang pertama ialah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah. Siapa ada kitab ni? Siapa ada? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi sikit boleh tak? Nak tengok. 3 volume tu. Yang ni dia asalnya satu volume je. Mungkin dia berjadi banyak kalau siapa ada kitab ni? Okey, siapa tahu kitab ni Imam Syafi'i karang? Siapa tahu? Cuba angkat tangan. Maknanya nak tunjukkan kalau kita tanya dekat luar pun, kita akan dapati ramai orang tak kenal pun kitab ni. Tak tahu kitab ni, bahawa Imam Syafi'i yang tulis Kitabur Risalah. Kata ni siapa punya kitab ni? Tak biasa dengar kan? Menunjukkan siapa yang mendakwa dia itu adalah mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kitab yang paling hebat yang dikarang oleh Imam Syafi'i dia tak kenal, dia tak tahu, artinya dia adalah Syafi'i apa? Dia adalah mazhab Syafi'i apa? Cetak rompak. Kan dia cetak rompak, dia tak ada yang apa dia panggil stiker apa ori kan, tulen tu tak ada. Dia hanya mendakwa. Dan kita sekarang ni, bila saya sebutkan benda ni, kita nak kena jelaskan bahawa kita tak boleh hanya mendakwa. Kalau kita nak sebut sesuatu, sebut dengan dalil ataupun sebut dengan hujah, bukan sebut dengan dakwaan dan ikutan sahaja. Siapa yang sebut dengan ikutan, dia itu adalah dakwaan dan bukannya pegangan. Okey, dan itulah yang banyak berlaku. Betul tak? Okey. Okey, kemudian kalau saya nak tanya soalan kat sini, kalau saya nak tanya soalan, iaitu Imam Syafi'i orang yang pertama tulis dalam Kitabur Risalah. Sebelum tu tak ada orang tulis ke? Ada. Kat mana orang tulis sebelum tu? Sebelum Imam Syafi'i. Siapa yang tulis? Di mana mereka tulis? Sampai akhirnya dinobatkan, disebutkan Imam Syafi'i adalah pengarang pertama kitab Usul Fiqh. Sebelum tu tak ada ke? Ada, tapi tidak menjadikan kitab. Sebelum tu ada, tapi bukan dalam kitab. Faham ya? Macam kita sebut ilmu fiqh pun agak lewat dibukukan. Ilmu hadis yang dibukukan lebih awal. Kita sebut contohnya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i ada sunan dia, kemudian Imam Ahmad. Daripada situ Imam Bukhari dan sebagainya. Kemudian barulah keluar fiqh. Okey, kita nak tanya sebelum tu zaman penulisan hadis tak ada fiqh ke? Kita kata ada. Dalam buku mereka ada tentang fiqh. Kitabul Buyu', kitab berkenaan ataupun topik berkenaan dengan jual beli. Okey, so itu adalah fiqh dalam kitab hadis. Tafsir dalam kitab hadis. Okey. So kita nak ceritakan bahawa benda ni kita kena faham supaya kita tak cepat sangat menghukum satu-satu ilmu itu sebagai ilmu yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Okey. Apa saya pun nak baca ni tak boleh ni. Sekejap. Okey, bolehlah tu. Kemudian terus pengenalan kepada penulis kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Sepatutnya yang ni saya bincang dulu bila kita belajar usul tafsir kan. Tapi masa tu entah saya pun tak perasan sangat. Tak apalah, yang sekali kita tengoklah pengarang tu. Pasal biasanya memang kita cuba mengenali pengarang sesuatu kitab. Betul tak? Kita nak belajar kitab dia, paling kurang kita kenal dia tu siapa. Okay. Nama dia Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Abu Abdillah. Okay, Muhammad bin Salih Abu Abdillah gelaran dia lah. Kita kan digalakkan letak Abu kan. Okay, Abu maksudnya kunyah kan. Kalau lelaki Abu, kalau perempuan jangan letak Abu pula. Perempuan letak Ummu. Okay, jangan buat silap macam tu. Okay, Abu Abdillah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wuhaibi. Bukan Wahabi ya, Wuhaibi. Okay, At-Tamimi. Wahabi tu Tamimi, Wahabi semua adalah nisbah kepada kabilah-kabilah yang ada. Okey. Lahir pada 1347. Ini tak tahulah nak tukarkan jadi Masihi jadi berapa, wallahu alam. Kan sekarang ni 1434 kan? Kan? Sekarang yang beliau lahir 1347. Kira sendirilah, tu kira sendiri ya. Unaizah berdekatan dengan Riyadh. Daripada kalau kita jalan dari Mekah ke arah Riyadh tu, kita akan jumpa Unaizah terlebih dahulu. Al-Qasim, Unaizah dia dekat dengan Qasim bawah Riyadh. Okey. Dan antara syekh gurunya yang masyhur ialah Syekh Abdul Rahman bin Nasir rasanya Nasir As-Sa'di.
dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Tapi lebih dengan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang ada kitab Taisirul apa dia? Tafsir Taisir apa? Itulah lebih kurang, lupa dah. Saya buat master saya dalam buku tu tapi lupa langsung nama buku tu dah. Dapat master je hilang nama buku tu. Okay. Tapi dia juga adalah salah seorang ulama yang cukup masyhur di Kepulauan Tanah Arab dan di negara-negara Arab. Tapi orang Malaysia tak kenal. Biasalah tu kan. Sana masyhur, sini tak masyhur. Okey. Rasanya macam dekat Malaysia kita kenal Buya Hamka. Kan? Okey, tapi bila pergi Arab Saudi rasanya mungkin orang sekarang ni siapa dia? Dia tak kenal. Okey. So itu benda biasa. Okey, kemudian sejak tahun 1371, 47 dengan 71 umur dia berapa tahun? Kalau 47 lahir 71. So berapa tahun? Okey, 24. Okey. Dia dah mula mengajar. Okey, kemudian dikendali dengan Syekh Al-Utsaimin ataupun Ibnul Utsaimin, antara dua itulah. Salah seorang ahli majlis fatwa Arab Saudi dan aktif menulis dalam pelbagai subjek. Okey, kemudian mengajar juga di Fakulti Syariah di Al-Qasim. Al-Qasim saya sebut tadi di dekat dengan Riyadh ataupun di bawah Riyadh lah. Macam Riyadh ni seolah-olah katalah apa, Riyadh ni Selangor agaknya kot rasanya. Okey, bawahnya tu banyak lagi dia panggil apa? Daerah-daerah lah ataupun bandar-bandar. Okey. Dan beliau juga pernah ditawarkan menjadi mufti. Tapi dia tak nak lah. Dia tak nak jadi mufti. Dia nak kekal sebagai pensyarah biasa di Fakulti Syariah. Dan dia ni terkenal dengan tawaduk dia. Tawaduk, rendah diri dia. Saya pernah jumpa dia. Banyak kali dah pernah jumpa dia. Cuma saya nak ceritakan beberapa perkara tentang beliau. Antaranya ialah ini. Antaranya ialah penyampaian yang menarik perhatian. Okey. Dia kalau dia nak mengajar tu, dia pastikan tak ada orang yang tidur depan dia. Okay, kalau ada orang tidur, dia akan tanya orang tu. Betul? Dia akan tanya soalan. Kata, bangun kan, akhi, qum kan, ajib anis soal, jawab soalan saya. Dia tak tanya soalan pun. Dia tanya soalan, jawab soalan. So adalah yang agaknya masa tidur tu mimpi ke, dia jawab soalan dia, hukum dia haram je kan. Ada juga lagi tu kan. Ada yang kata saya minta maaf Syekh, tak apa, diri. Dah berdiri dah lama sikit. Okey tu duduk. Okey. Sebab tu kalau dia buat kelas, biasanya pada zaman dia tu 10 malam terakhir dia akan berada di Masjid Haram. Okey, so dalam pukul 10 tu ataupun saya tak ingatlah, lebih kurang itu, Maghrib, Isyak 10 ke 11 dia akan buat kelas macam tazkirah di waktu malam, mentafsirkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam, sebahagiannya lah. Okey, dalam sejam lebih kurang. Kemudian dia akan buka untuk sesi soal jawab. Okey, jadi biasanya kalau dia datang Masjid Haram ke Masjid Nabi, saya tak akan duduk dekat-dekat lah. Saya akan duduk belakang-belakang sikit. Takut tertidur, malu lah kan. Kita kan, perasaan malu kita orang Malaysia ni kan banyak kan. Jadi saya tak mampulah kan. Nanti kalau malu tak datang langsung kelas tu kan. Okey. Kemudian antara yang disebutkan berkenaan dengan akhlak Syekh Al-Utsaimin ialah di masjid dia. Mana masjid dia? Ni Masjid Jami' Al-Unaizah. Jami' Al-Unaizah, dia gantikan guru dia Syekh Abdul Rahman As-Sa'di sebagai imam dan khatib. So dia mengajar kat situ, dia berkhutbah di situ juga. Dan ramai orang yang pergi berjumpa dengan dia di sana. Bila kalau dekat masjid dia seorang, kalau saya berdirilah, dia tinggi macam ni, rendah ya. Dia rendah. Dan dia jenis yang aktif. Dalam masjid tu kadang-kadang dia buat exercise. Dia berguling-guling kat masjid kan. Lepas, bukan waktu belajar lah kan. Lepas belajar, waktu rehat tu, lepas asar ke apa, dia aktif dengan anak-anak murid dia. Okey. Okey. Sebelum tu saya nak tambah lagi, beliau juga seorang yang disegani oleh hatta pemerintah juga. Kita bayangkan sekarang ni, bila lagu Negaraku dibacakan kan, kita nak berdiri, kita tak berdiri kan. Lagu Negaraku kan dia tak ada dalam sunnah kan. Memang tak ada dalam sunnah lah. Okay, Negaraku setiap negara tu, okay, tak ada. Okay, jadi bila benda tu diwujudkan oleh golongan
kolonial dan sebagainya, ada negara lagu sekian-sekian. So biasanya nak hormat tu kena berdiri, kan? Jadi orang yang ialah dalam solat sepatutnya waqumu lillahi qanitin, kan? Kita bangun pada Allah. Ini bangun pada lagu. Jadi itu menimbulkan perbincangan yang banyak lah. Ada ulama kata tak boleh, ada kata tak apalah, kan? Yang pentingnya Ibn Uthaymin, bila lagu negaraku Arab Saudi dinyanyikan, dia duduk, dia buat tak tahu. Dia duduk. Okay? Raja-raja, raja apa dia panggil, putera-putera raja, kan, prince kat sana kebanyakannya jadi governor lah, menteri dan sebagainya. Jadi dia duduk, dia tengok, dia tak tahu. Okey, nampak tak? Maknanya dia dah ada haibah, dah ada haibah ni maksudnya ke apa dia panggil bahasa Melayu, hebat lah, tapi kegerunan. Kegerunan tu dah ada dah. Okay, jadi sesiapa yang rasa dia sampai tahap kegerunan tu, tak apalah nak duduk pun. Okay. Okay. Dan banyaklah saya dengar, sekali dulu ada satu tempat di Madinah, ada satu fun fair, kan. Jadi fun fair tu dia orang apa dia, buka sampai larut malam, kan. Jadi banyak benda yang tak elok kat situ. Jadi bila Syekh Uthaymin datang, terus dia pergi jumpa dengan governor. Dia kata tutup. Jadi fun fair tu ditutup sementara. Okay? So antara dia memang antara ulama yang disegani. Tapi pada masa yang sama tawaduk. Dia kata kalau Raja Fahad suruh saya berhenti mengajar, saya berhenti. Nampak tak? Maknanya ketaatan kepada pemerintah pada perkara makruf tidak dilanggar, tapi nasihat. Okay? Okay, itu ringkaslah berkenaan dengan beliau. Saya pernah jalan sekali dengan keluar daripada masjid, tanya soalan apa semua. So, dia berhenti satu tempat. Masa jalan tu ada orang kata, Assalamualaikum, ahlan Syekh Saleh, kan. Dia kata ismi Muhammad. Nama saya Muhammad, bukan Saleh, kan. Saleh tu bapak saya. Jalan. Kalau sekali tu nak dia berhenti dengan ada orang Bangladesh jual barang. Dia tengoklah, ni berapa ringgit ni? Berapa dia ni? Kawan tu tengok tu ramai orang, kan. Kawan tu ambil lari. Kan dia kata aku nak beli lah, aku nak beli. Aku nak tangkap kau. Kan gitu. Maknanya kadang-kadang ada majlis bandaraya, kan, nak tangkap orang. Jadi kawan tu ingat Syekh ni daripada bandaraya, kan. Sedangkan dia saja nak tanya je. Okey. Baik. Okey, dengan tu itu sedikit sebanyaklah tentang Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ilmu dia memang dikenali, okey, dan tawaduk dia pun dikenali juga, sebagaimana akhlak yang mulia yang dibawa oleh beliau. Okey. Kemudian kita nak tengok sekarang ni ringkasan berkenaan dengan kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang akan kita pelajari. Ringkasan sahaja. Okey. Asalnya tengok sini, pelajar tahun 3 sekolah menengah di Arab Saudi. Pelajar tahun 3 sekolah menengah di Arab Saudi. Okey. Tahun 3 sekolah menengah. Dia kalau sekolah menengah dia tu kalau tak silap saya, sanawiyah yang 3 ni STPM. Okey. Jadi yang biasanya yang letakkan modul panggil kurikulum ni adalah ulama-ulama dia. Dia akan minta, okay, Syekh tolong tuliskan ni, tolong tuliskan tentang usul fiqh, tentang mustalah hadis, tentang apa semua. Dia akan buat benda tu. Okey. Tapi bila kita baca nanti, kan, kita akan tengok dia bukan merupakan satu kitab usul fiqh yang panjang. Dia adalah satu kitab usul fiqh yang kompres, yang diperlukan oleh orang yang berada di tahap ini. Dan bila saya tengok tu, saya rasa ini sesuai untuk dijadikan kajian permulaan. Kajian permulaan bagi orang yang nak mendapat maklumat tentang usul fiqh. Usul fiqh sebenarnya, kitab usul fiqh kalau nak serius tu memang besar lah, tapi ringkasan dia ada kat sini secara menyeluruh. Okey. Okey, kemudian dibagikan kepada satu cerita lagi saya nak sebut, kan. Datang dari mana tu, kan. Biasanya orang yang buat modul di Arab Saudi akan diberikan duit. Saya rasa kat sini pun sama jugalah, kan. Dia akan diberikan duit. Jadi dia pun ambil lah, kan. Dia buat apa semua. Kemudian macam mana tah ceritanya, bila dia habis tu, dia merasakan duit yang diberikan lebih. Jadi dia nak pulangkan balik kepada kerajaan. Kalau kita pulang buat apa, kan. Alhamdulillah lah kalau dah bagi pun. Okay.
Jadi dia nak pulangkan balik, menyebabkan universiti kata tak, ataupun kementerian kata kami tak terima dah, kami dah bagi ni, ambil lah. Itu tak boleh. Saya tak boleh ambil. Pasal bahagian saya ialah sekian-sekian. Lebih daripada tu bukan. Okay, so maknanya kita bila dengar tu, ada lagi ulama macam ni, kan? Kita dah ingat macam Abu Bakar As-Siddiq, kan, bila nak dekat nak mati, dia wasiatkan supaya diberikan semula, dihantarkan semula kepada harta dia tu kepada Baitul Mal. Jadi apa ni? Okey tak? Okey. Kepada macam dengung sikit. Tak ada masalah. Okey. Jadi itulah yang dibuat oleh, dia tak boleh pusing-pusing. Okey. Boleh. Bismillah. Tak ada. Boleh? Okey. Jadi itu sikit sebanyak tentang Syekh Utsaimin, dan kita nak lihat sekarang ni pembahagian kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Maksud Al-Usul min Ilmi Al-Usul ialah Al-Usul iaitu perkara-perkara dasar. Min Ilmi Al-Usul, daripada ilmu tentang usul fiqh. So maknanya seolah-olah ringkasan yang penting daripada ilmu usul fiqh. Okey. So yang dibincangkan ialah pertama berkenaan dengan hukum-hukum, kemudian dalil, sumber dalil, okey, iaitu Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Kemudian cara istinbat, iaitu bentuk-bentuk petunjuk dalil-dalil tersebut. Maknanya dalil itu akan menunjukkan wajib dan sebagainya lah, kan, wajib, haram dan sebagainya. Orang yang membuat istinbat iaitu mujtahid. Okey. Kemudian mana dia? Tak, pasal ada ni, ada benda ni. Saya ingat dulu masa saya buat, saya klik dia keluar, tapi tak sempat nak buat yang tu. Okey. Kemudian okey, apa tadi ya? Salah satu perbincangan dalam usul fiqh ialah berkenaan dengan syarat-syarat ijtihad dan mujtahid. Kan, ini adalah satu benda yang penting. Kenapa saya keluarkan benda ni? Kerana masa kalau tak silap saya, sebelum saya buat presentation ni, Aminah, siapa tu nama dia? Aminah Wadud, kan? Dia solat jadi imam. Jadi bila kita tengok kenapa dia jadi macam ni, kerana masalah dari sudut usul fiqh. Okey. Kerana masalah dalil adalah satu, ataupun masalah ijtihad dan mujtahid. Ijtihad, okey, dan mujtahid ini adalah satu perbincangan yang penting. Ada orang dia tak sampai ke tahap ijtihad, tetapi dia merasakan dia adalah seorang mujtahid. Dan mujtahid ini maksudnya apa? Mujtahid ini maksudnya ialah orang yang boleh mengeluarkan hukum dengan sendiri. Dia tak perlu melihat kepada ulama lain. Contohnya kalau orang tanya pada dia, apa hukum yang baru sikit dah sekarang ni? Demonstrasi tu lama dah, kan? Apa hukum yang baru? Facebook. Apa hukum Facebook? Contohnya, kan? Lagi ada hukum lain? Ada benda lain tak? Berkenaan dengan puasa lah, puasa. Okey, katalah meletakkan imsak. Imsak tu dah lama sikit dah. Okey. Inhaler. Ni, asma tu. Tekan, kan? Lepas tu, boleh ke tak boleh? Boleh. Bukankah dia sesuatu yang masuk ke dalam? Dan apa yang masuk ke dalam tu adalah batal. Macam mana? Dia untuk pengobatan, bukan untuk memberikan nutrisi makanan. Tak apalah, yang pentingnya kadang-kadang kita akan tengok majma' fiqh kata macam ni, ulama tu kata macam ni, kan. Setengah ulama tanya dia jawab terus. Dia tak tengok pada ulama lain, dia sendiri jawab. Pasal dia dah ada alat untuk nak menjawab. Kalau kita, Ustaz, hadis ni hukum dia apa? Hadis ni Albani kata sahih, hadis ni Ibn Hajar kata dhaif. Okay, ada setengah ulama, hadis ni saya kata dhaif. Tak betul, dia memang tahap ulama, dia dah sampai ke tahap. Okey, tapi malangnya ada orang yang tak sampai tahap lagi, tapi dia dah mula berkata, saya berkata hadis ini begini. Kata maknanya kadang-kadang yalah, orang biasanya siapa yang belajar silat, kan, betul tak, sebenarnya silat, tok guru silat tu dia relax je, kan.
Tok guru silat biasanya dia tak apa berlaku, dia tak menunjuk sangat. Tapi yang baru silat apa, dia warna mula-mula apa? Warna apa? Silat warna hitam mula-mula kan? Atas lagi apa? Naik kuning tu. Yang kuning tu bukan main. Kalau ada apa-apa orang, dia dah yang ke depan kan. Padahal bunga ni tu baru dah 5 contohnya kan. Guru silat tu dah 100 dah bunga dia. Pun duk relax, dia cool kan. Dia tenang. Okey. So itulah yang berlaku bila ulama dalam Islam, ulama ada innama yakhshallah, ada khasyah. Sedangkan yang tak sampai tahap ulama, biasanya dia tak ada tahap khasyah, dia masih lagi nipis. Dia senang, khasyah dia takut pada Allah. Okey, bila nak keluarkan hukum, takut pada Allah. Sebab tu Imam Malik bila ditanya, dia akan sebut apa? La adri, aku tak tahu. Hukum ni aku tak tahu. Kenapa dia cakap tak tahu? Sedangkan dia adalah Imamu Daril Hijrah, maknanya ulama tersohor di kota Madinah. Kota Madinah ni dialah yang paling hebat. Tapi banyak soalan dia, bila orang tanya, la adri. Anak murid dia kata, kalau kami nak tulis kataan la adri daripada Imam Malik, dah berfile-file kami boleh tulis. Nampak tak? Okey. Sedangkan sekarang ni mungkin ada orang yang ditanya semua dia akan jawab semua benda. Semua dia akan jawab. Dia tahu ke tak tahu, dia akan jawab juga. Okey, jadi ini satu benda yang perlu diberikan perhatian. Bab ijtihad dan mujtahid adalah salah satu perbincangan dalam usul fiqh, dan ini menunjukkan bagaimana ramai orang kalau dia tak mendalami isu ijtihad ataupun ilmu ijtihad, dia akan merasakan dia dah sampai mujtahid, orang yang boleh mengeluarkan hukum dengan sendiri, sedangkan dia tak sampai lagi. Bahaya tak? Bahaya kan? Kalau dia belum pakar lagi, tiba-tiba dia dah dianggap sebagai pakar di HUKM. Oh, letih. Nampak tak? Tapi yalah, alhamdulillah, kalau pakar dalam HUKM tu mungkin, ataupun universiti mana-mana, hospital mana-mana, mungkin ada board yang satu badan yang meneliti benda tu. Tapi malangnya berkenaan dengan agama ni tak ada pula. Kan satu badan yang menentukan dia ni boleh, dia ni tak boleh lagi. Okey. Sedangkan kalau zaman dulu, seorang ulama tu dia tak boleh mengajar sehingga ada yashhad lahu, maknanya menjadi saksi kepada dia, kehebatan ilmu dia, 20 orang ulama sedia ada, barulah dia boleh mengajar. Selagi tak ada ulama semua, dia ni siapa ni? Tak pernah tengok mengaji pun, tiba-tiba dah biasa tak? Tak pernah tengok, semalam rasa macam engineer macam tu kan. Hari ni tiba-tiba jadi ni. Semalam artis macam tu kan. Hari ni dah jadi ustaz. Tak kena lah kan. Tapi kalau dia tak apa, dia mungkin doktor tapi dia belajar, dan dia memang dikenali dengan orang yang belajar betul-betul, okey, dan dapat satu pengiktirafan daripada gurunya untuk mengajar, tak apa. Tapi kalau masih lagi di awal, baru buka kitab mustalah hadis dan sebagainya, saya berkata hadis ini dhaif, saya berkata hadis ini dhaif, saya berkata hadis ini palsu, hadis ini kan, hadis yang ulama semua terima sebagai hadis yang sahih, dia kata hadis itu dhaif. Kan macam ada hadis berkenaan dengan man fattara sa'iman, siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, dia akan dapat pahala sekian-sekian. So adalah seorang orang Malaysia lah, dia belajar dekat Mesir katanya. So saya tak nak sebut nama, tapi begitulah dia sebut, saya mengatakan hadis ini dhaif. Kan ulama besar yang hebat-hebat semua mengatakan hadis ini hasan, hadis ini sahih. Tiba-tiba saya mengatakan tak tahulah, saya tak tahu macam mana orang boleh sampai ke tahap ni. Okey, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tahap khasyah tu masih lagi nipis. Itu perkataan saya lah. Okey, so kena jaga. Khasyah ini satu benda yang perlu ada pada kita. Okey, jangan kita jangan kita sombong. Siapa yang sombong, tak ketahuilah ilmu tak akan lekat pada dia. Mimani la yata'allaman. Dua jenis mim yang tidak akan belajar. Satu, mustahin ataupun mustahyin, orang yang pemalu. Mim malu. Okey. Yang kedua, mustakbir, orang yang mutakabbir, yang sombong. Okey, Okey, dalil ni ada sebagai contoh kat sini kalau kita perhatikan. Okey, dalil ada yang qat'i. Okey. Ada yang dhanni, qat'i pasti dan jelas, dhanni perlu dikaji dan diteliti. Okey, yang qat'i adalah Al-Quran dan hadis yang mutawatir. Yang dhanni adalah hadis ahad, tapi dari sudut dilalah lain pula.
Dari sudut pengertian ataupun petunjuk yang boleh diambil daripada hadis itu, Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis ahad menunjukkan sesuatu yang qat'i. Okey, manakala Al-Quran, hadis mutawatir, hadis ahad juga boleh menunjukkan sesuatu yang zanni. Tak apalah, ini saya nak jelaskan benda ni kenapa. Ada orang dia pembahagian dia sampai tahap ni je. Okey, setiap yang pasti maka petunjuk dia adalah pasti. Setiap yang tidak pasti ataupun perlu dikaji, diteliti, maka istinbat ataupun hujah yang boleh diambil daripadanya adalah bersifat zanni, iaitu bersifat masih lagi sangkaan, tidak pasti. Okey, ini sebenarnya tidak diambil daripada ulama-ulama salaf. Ini diambil daripada ulama ilmul kalam. Nampak tak macam mana benda tu penting? Kita kena tahu benda ni supaya kita tak tersilap langkah. Silap langkah dalam mencari alat. Kalau alat kita salah, biasanya hasilnya akan salah. Betul tak? Contohnya apa? Contohnya nak kita bagi contoh yang pelik-pelik sikit lah. Contohnya nak menyelam. Nak menyelam untuk tempoh 1 jam, kita bawa oksigen yang cukup setengah jam. Apa akan berlaku pada kita? Tengah-tengah tu kita nak hisap, oksigen tak ada. Okey? Nampak tak? Jadi kita kena tahu untuk yang ni apa dia oksigen yang sesuai. Okey, untuk Islam apa dia pendalilan yang betul. Okey, hidup mati kita kat situ. Nampak tak? Kadang-kadang kita keluarkan hukum, sebenarnya hukum dia lain. Sebenarnya ini syirik. Kita kata inilah tauhid. Letih lah. Betul tak? Tabarruk kan antara masalah yang berlaku sekarang ni ialah tabarruk, mengambil barakah. Kan rambut Nabi kan letak dalam apa? Dalam air kan. Memang rambut Nabi, fizikal Nabi, apa sahaja badan Nabi adalah barakah, betul? Itu tak ada masalah. Tapi bolehkah dipastikan itu adalah rambut Nabi? Itu masalah dia. Jadi bila timbul keraguan, ilmu usul mengatakan bila timbul keraguan, maka tinggallah apa idza tatarraqa apa bukan boleh juga dak ma yaribuka ila ma la yaribuk, itu adalah hadis Nabi. Daripada situ para ulama mengeluarkan satu kaedah usul fiqh ataupun kaedah fiqhiyah mengatakan idza tatarraqa al-ihtimal saqata al-istidlal. Sekiranya wujud keraguan, pendalilannya ditolak. Okey, maknanya wujud keraguan, ini rambut Nabi ke bukan, maka kita kira sebagai bukan. Tak? Wujud keraguan. Tapi kalau tak ada keraguan, tak apa. Boleh? So itulah secara umumnya antara yang akan dibincangkan. Macam mana nak pergi sana balik semula sekejap Tadi inhaler tadi boleh sebab dia ubat, dia bukan nutrien. pasal dia daripada qiyas. Kan kita sebut tadi Quran, hadis, ijma', qiyas. Daripada qiyas kan para ulama kita mengatakan bahawa inhaler tu tak ada masalah kerana itu bukan makanan, tidak berunsur tagziyah, tidak berunsur makanan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Berkenaan dengan orang yang berpuasa kan, meninggalkan makanannya dan minumannya serta syahwatnya kerana Allah, kerana Allah. Jadi dia bukan berunsur salah satu daripada 3 ni. Ada tak orang dia dia buat tu kerana syahwat? Tak ada kan? Dia buat tu kerana nak makan. Dia lapar, dia kenyang kan? Tak ada kan? Dia kerana dia sesak nafas, dia buat benda tu, maka terbukalah sedikit. Okey. Banyaklah macam ada satu ubat sakit jantung kan, yang diletakkan bawah lidah. Apa nama saya tanyalah doktor bawah ni, nama dia apa? Lupa lah nama dia. Tapi dia letak bawah lidah lah. Jadi kita duk ingat ubat kalau letak kat dalam mulut dia kena masuk dalam lah kan. Tapi dia kata tak, ubat tu bila letak bawah lidah dia masuk ikut saraf terus ke jantung. Dia kata ada ke macam tu kan? Adalah masa orang boleh buat begitu. Dia boleh tengok apa dia bahan-bahan yang sesuai. Okay. Jadi bila ulama ditanya tentang benda ni, kita nak jawab apa? Boleh ke tak boleh? Membatalkan puasa ke tidak? Tak membatalkan puasa. Tak membatalkan puasa kecuali sekiranya telan. Betul tak? Dia sebenarnya benda tu letak dia akan hilang kat situ. Tapi kalau mungkin kita
gatal lidah kan, kita gerak-gerakkan dia naik ke atas tertelan, batal lah. Tapi dari sudut perubatan, ubat tu kalau telan tak ada faedah. Ubat tu memang dia kena masuk ikut nerve kan. Okey, yakin macam doktor cakap. Kita ini okey, lepas tu apa? Habis ya? Tak apa kalau kita pergikan sana. Okey, lagi ialah berkenaan dengan kat sini. Okey, mufti ada yang mufti ataupun mujtahid lah. Mujtahid ada yang mutlak, muqayyad dan juz'i. Kan? Tadi antara perbincangan usul fiqh adalah menentukan siapa yang layak menjadi mujtahid dan siapa yang tidak layak. Okey. Dan berkenaan dengan ijtihad ni pun ada dua pandangan yang ekstrim. Ada dua pandangan yang ekstrim. Okey, tengok seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khudairi, dia kata pintu ijtihad telah pun ditutup. Ada orang kata, bukan dia kata, ada orang kata pintu ijtihad telah pun ditutup. Nampak tak? Ini satu pandangan yang ekstrim. Tak boleh ijtihad lagi dah. Okey. Lawan pada pandangan ni ialah pintu ijtihad masih terbuka dan tidak ada badan yang tadilah tidak ada pemantauan. Maknanya bila ada orang tanya soalan kan, kita pun ijtihad sendiri. Tanpa mempunyai satu alat yang cukup. Bayangkan sekarang ni, saya rasa mungkin contoh terbaik adalah dengan untuk diving, menyelam kan. Menyelam tanpa bahan yang cukup, boleh tak? Lemas. Kalau kita tak biasa lemas. Ada, saya rasa sekumpulan manusia dari China kot yang boleh kan, dia boleh duduk dalam tu setengah jam, dia keluarkan barang kan, untuk dijual lah. Tapi adakah semua orang boleh buat begitu? Tidak kan? Dia orang tu tak apalah, mujtahid dalam bab tu. Dia boleh tanpa oksigen. Tapi yang perlu oksigen, dia kena letakkan kadar yang betul. Dia kena isi tu kan, nak isi oksigen tu, isi bagi oksigen dia apa, tank tak, maksudnya dia apa, dia kira apa dalam dia tu, kira kilo ke kira apa, tak biasa. Pressure dia tu kan, bacaan pressure dia macam mana? Katalah kita letakkan tak tahu 5 liter, contoh saya tak tahu betul salah, 5 liter, kita letak 2 liter setengah, tapi kita dah rasa kita letak 5 liter. Masalah kan, macam saya sebut tadi, kita dah rasa penuh, tiba-tiba setengah. Jangan main kan, dia sampai bawah tu nanti barulah kita terkapai-kapai. Banyak benda yang menjadi kerosakan untuk diri kita. Okey. Sama juga dalam masalah agama. Okey, pengajian tentang usul fiqh membantu kita mengenali kita berada di tahap mana. Adakah kita ni, orang duk sebut ustaz hebat apa semua, kita tahu dalam hati saya ni tak hebat mana pun kan, tapi disebabkan di tempat saya tak ada orang hebat, jadi saya kira hebat lah. Macam tu lah dia jadi macam tu. Okay? Memang ada pun pepatah Arab yang mengatakan orang yang ilmunya kurang ni, bila dia pergi ke tempat yang tak ada ilmu, memang dia jadi ulama'. Betul tak? Tapi kalau dia balik ke tempat yang ulama' semua, dia jadi dia senyap dah, tak boleh buat apa. Tak? Okay? Banyaklah saya pernah dengar benda-benda tu. Kadang-kadang yang nampak berilmu di satu tempat, pergi ke satu tempat yang lain, tak boleh nak cakap. Pasal apa? Pasal apa yang dia cakap tu kiranya pada mereka adalah primary, secondary pun tak sampai lagi. Maknanya dia orang tu dah sampai ke tahap PhD. Kawan yang dikatakan ulama' tu pergi ke tempat tu, dia masih lagi primary school. Soalan-soalan dia, boleh tak iktikaf di Masjid Haram? Boleh tak iktikaf di Masjid Nabi? Boleh tak masjid lain boleh iktikaf tak? Kan? Ulama' satu tempat dengar, ini soalan kamu yang level kamu tinggi dekat negara kamu, sampai soalan macam ni, alah letih lah macam ni kan. Orang tanya soalan yang hebat-hebat, yang contohnya macam tadi lah kan, kalau sampai kat planet Marikh ke, boleh tak? Mars kan, boleh tak semayang? Tu munasabah lah juga kan, dia nak tanya soalan-soalan besar-besar gitu. Okay. So kita dah tahu kat sini ijtihad ada tiga keadaan. Ekstrim yang melampau mengatakan tidak, ekstrim yang bukan melampau, ekstrim tu melampau lah kan, tapi melampau ke arah penafian mengatakan tidak ada ijtihad. Melampau ke arah penerimaan mengatakan ijtihad, semua orang boleh ijtihad. Okey, dan yang tengah itulah ahli sunnah, ijtihad boleh tapi kena ada bahan,
kena ada alat barulah boleh ijtihad. Apa alatnya? Alat yang asas ialah apa? Al-Quran dan Sunnah. Memahami Al-Quran, tafsir, memahami sunnah, hadis. Okey, lagi apa? Memahami fiqh, kan? Okey, dalam fiqh tu banyaklah ijma' apa semua. Okey, lagi apa? Memahami bahasa Arab. Memahami usul-usul yang ada. Untuk faham tafsir kena ada usul tafsir, ulum Quran. Untuk faham hadis kena ada usul hadis, mustalah hadis. Okey. Kena hafal hadis lagi. Okey, yang fiqh, usul fiqh. Lepas tu dia ada dua, satu usul fiqh, yang kedua qawaid fiqhiyah. Kaedah-kaedah fiqh. Okey. Dia dasar fiqh dengan kaedah fiqh lain. Kaedah ni macam formula-formula. Kan, formula dalam perubatan apa? Ada tak formula dalam perubatan apa-apa, siapa-siapa ingat? Ataupun apa-apa lain ada tak formula apa-apa? Ha? Tak ada? Tak ada siapa yang boleh bagi formula kat sini? Sodium chloride dan NaCl. Apa dia? Sodium chloride NaCl. Apa tu? Garam. Itu garam. Common salt. Maknanya kalau ada benda tu jadi garam lah gitu. Itu memang common salt punya formula lah. Garam. Saya common salt pun saya tak tahu apa. Tak apalah. Yang pentingnya formula kan. Maknanya orang bila dia tahu benda ni, ini campur dengan ni, dia jadi mudarat. Itu formula lah tu. Nampak tak? Okey, jadi ini campur ni mudarat. Dia bila tengok je, ini tak boleh ni. Kenapa tak boleh? Orang yang biasa contohnya makan ini dengan makan ini tak boleh. Kita tak boleh makan sekali. Okay, kerana makan ini dia zat apa ataupun dia punya saya lemah lah bab ni, tapi apa dia panggil, mungkin boleh menyebabkan kemudaratan. Macam orang sebut, tak tahulah ni orang tua-tua kot agaknya sebut, tak boleh makan apa? Madu dengan tembikai katanya kot. Saya tak tahulah kan. Benar tak? Tembikai dengan durian ke madu? Madu dengan tembikai. Khilaf lah, tak apa, ada yang kata tembikai dengan durian, tembikai dengan madu. Kerana tembikai katanya sejuk agaknya kan. Betul, yang tu panas pula. Bagus ya, seimbang, tak jadi. Dia jadi macam, tak tahulah, orang kata benda tu tak elok, tapi ada orang yang makan okey. Maknanya pada secara umumnya benda tu, katalah kalau kita terima benda tu, formula tu, ini tak boleh, kerana akan menyebabkan mudarat. Okey. Jadi tapi benda formula ni pun kadang-kadang dia ada pengecualian. Maknanya ada orang dia makan tak ada masalah, ada orang makan sakit. Tapi kebanyakan orang macam mana? Bila makan sakit contohnya kan. Jadi kita letakkan formulanya berdasarkan kepada kebanyakan. Sebab tu ulama kita mengatakan likulli qa'idatin syawaz. Bagi setiap formula itu adanya pengecualian yang syaz. Syaz ni maknanya yang ganjil. Yang berlainan, yang unik tu mesti ada punya. Okey. Okey, baik. Jadi kita nak paling kurang kita berusaha untuk memahami proses ijtihad. Okay, tak dapat jadi mujtahid pun tak apa, kita memahami proses dia adalah proses yang cukup kritikal. Okey. Kemudian apa ya? Apa saya sebut kat sini sekejap pada masa yang sama mereka masih lagi aktif mengembangkan ilmu usul fiqh. Okey. Sini. Justru ilmu usul fiqh ini sebenarnya membekalkan kemampuan kepada seorang Muslim dalam keadaan-keadaan berikut. Kalau kita ada ilmu yang ringkas tentang usul fiqh, kita bila ada situasi yang berikut ni, kita bolehlah bertindak. Pertama, membezakan antara ijtihad para mujtahid. Mujtahid yang ramai ni berijtihad, lain-lain pula tu. Okey. So manakah yang lebih mendapati kebenaran? Kalau kita tak tahu langsung ilmu usul fiqh ni, kita tak tahu, kita ikutlah, jadi ikut je. Tapi kalau kita tahu, contohnya paling kurang dalam berkenaan dengan bab hadis mesti yang sahih. So kita tengok yang ni hadisnya sahih, yang ni hadisnya dhaif, contohlah kan. So kita ikut yang hadisnya sahih, selesai. Betul? Okey. Kemudian untuk mengkaji usaha ijtihad mereka, di mana sekiranya timbul satu perkara baru yang menuntut penghasilan hukum, individu itu dapat memanfaatkan kajiannya bagi mengeluarkan hukum yang sesuai untuk perkara baru itu berlandaskan perjalanan ijtihad para mujtahid terdahulu. Maksudnya kadang-kadang ini sudah tentulah, kalau ilmu kita agak tinggi, kadang-kadang bila ada sesuatu isu yang baru, kita dah dapat kaedah, contohnya macam buka puasa tadi.
Adakah perkara itu boleh besarkan lagi ni kan? Kat mana dah besar? Ni plus ni. Font persen 150 Tak, dia akan jadi besar. Nak besarkan dia punya font saja. Boleh? persen tu Persen. persen tu berapa sekarang? Ini apa dia? Plus tekan, tapi dia keluar sana apa? Ketepikan dia. Yang bawah tu ada bawah. Oh, jenuh lah macam tu. Tak, dia boleh tak duduk tengah-tengah je? Kecil. Boleh besar lagi? Boleh. Sampai berapa? Tapi dia tengah ke tidak? Sekejap Tak masuk. Itu yang saya tak nak tu. Sekejap. Tak apalah. Tadi dah okey dah ya? Okey. Saja tak nak bagi orang tidur ya kan? Apa yang saya sebut tadi? Okey. Yang ni macam masalah tadi kan, masalah buka puasa. Orang tanya kepada kita, ustaz. Saya tanya ke ustaz lah, ustaz tak ada. Kakak, kak. Ni, apa dia? Air yang telinga sakit, doktor bagi ubat yang titis dalam telinga tu. Batal tak puasa? Tak. Ustaz, bila doktor kata 3 kali. Tengok. Rasalah ubat tu, terasa. Batal tak? Tak. Terasa kat tekak ni? Kembali. Tak kenyang? Oh, tak kenyang, bagus ya. Tak kenyang, saya ambil ni sikit. Pada saya tahap ni tak kenyang lagi. Dia tak boleh tak kenyang. Dia adalah makanan ke minuman. Yang ni masuk sini. Ataupun dia doktor bagi sakit mata sangat, doktor bagi titis kena setiap 6 jam ataupun 6 jam. Okey, start ke 12 kena pukul 6 kan. Dah 2 dah waktu dalam waktu siang ni. Titis 3 kali. Titis tu terasa. Manis juga ubat ni contohnya kan. Batal ke tak? Okay. So kaedah tadi apa kaedah? Kaedah ialah perubatan ke pemakanan. Dia adalah perubatan. Dia bukan pemakanan. Okey, contoh lain kan. So kita dah dapat kaedah. Jadi itu satu kaedah kecil ni pun bab puasa tu rasanya dah agak settle lah. Contohnya sekarang ni kita pergi doktor, jumpa doktor sakit kan. Doktor letakkan suntikan yang glukos kan. Bukan insulin, glukos. Letak glukos ni. Tadi lapar masa dia datang, dia rasa mana rasa segar ni kan. Kan dia kata memang glukos ni adalah makanan kan. Tenaga. Okey. So boleh apa hukum dia? Doktor kenapa bagi saya puasa ni? Kan doktor nak kata apa? Tak ni perubatan. Nah, doktor kena kata ini adalah memang batal puasa pun. Tapi nak buat macam mana daripada batal puasa dengan masuk ICU, lebih baik batal puasa. Cuma tadi kalut saya tak sempat nak beritahu. Tapi maknanya memang cik kena ganti lain lah. Tak apalah, nak buat macam mana? Betul tak? Okay. Tapi kalau dia bagi insulin pula, insulin tu adakah dia merupakan nutrisi tadi ataupun pemakanan? Tak kan? Tu kita dah boleh bezakan dengan kaedah tu. Sebab tu kaedah ni penting. Dapat kaedah, tanya. Orang tanya macam mana pun boleh jawab. Ustaz, hari tu saya terpaksa makan ustaz. Macam mana ustaz? Kita tanya kenapa terpaksa makan? Pasal saya rasa macam nak pitam. Jadi saya pun makanlah, saya terpaksa. Apa hukumnya? Batal puasa kan? Okey. Berdosa tak? Kenapa tak berdosa? Kerana ada perkataan terpaksa. Betul tak? Terpaksa. Okey, apa saja yang terpaksa tidak ada dosa. Itu kaedah dia. Kaedah tu diambil daripada hadis Nabi lah. Okay. So bila kita tahu benda tu, soalan-soalan yang datang, kadang-kadang soalan tu kita rasa ini kan, bila kita fikir balik, ini boleh. Tapi kita cek balik semula dengan ulama, memang betul boleh. Kerana dia gunakan kaedah tadi yang sama. Nampak tak? Sebab tu penting benda ni. Okay? So sama ada kita nak bezakan, nak pilih ijtihad ulama, ataupun mungkin kalau ada sesuatu yang
berlaku kepada kita, kalau kita perlu mengambil satu jalan keluar, pada masa itu kita adalah sedikit bahan ataupun alat untuk nak mengeluarkan hukum. Tapi sebaiknya telefon lah kan, ataupun hantar Facebook ke apa ke. Tapi kalau tak ada jawapan, macam mana? Kan kita contohnya isteri nak masuk bersalin, air apa dia? Ketumban ke? Tak. Air ketumban tu dah keluar, masuk azan. Nak sembahyang ke tak sembahyang? Bukan doktor, isteri tu dah. Suami tu memang kena sembahyang lah. Isteri tu nak kena sembahyang tak? Kata bang, macam ni nak kena sembahyang ke? Okay, so kita telefon tak jawab, SMS tunggu dah bersalin dah lah. So kadang-kadang kita kena tengok dari sudut apa dia panggil ni, kita kalau ada ilmu sedikit, mungkin masa tu kita boleh bertindak. So kita mungkin kalau dalam bab ni nak kaitkan macam mana ya, bila dah mula apa dia proses bersalin tu, sebenarnya dah tak wajib dah kan. Bila dah keluar, dia ulama kata indat talq, bila air ketumban tu dah keluar, tak sembahyang dah. So sebelum tu tak apa. Kata tok sakit-sakit ni macam mana? Telefon, isteri saya sakit nak bersalin ni. Kita tanya tahap mana. Kaedah kita ialah apa dia, air ketumban tadi tu contohnya. Kalau tahap tu tak sampai lagi, sembahyang. Dah sampai, tak payah sembahyang. Okey. Ini satu benda yang saya rasa penting. Kenapa dia lari kat sini ya? Ini atas dia lari. Okey, tengok sini ya. Ataupun saya bacakan. Dengan ilmu ini, seseorang individu Muslim dapat menghindari dari beberapa kesilapan yang sering berlaku dalam umat Islam. Okey, pertama, terlalu berani dalam mengeluarkan hukum. Terlalu berani sangat nak keluarkan hukum. Tanya dia baru hadir kelas tu tak lama lah, mungkin sebulan 2 bulan, dia dah rasa macam tadilah kan, yang tali pinggang hitam mula-mula masuk, kemudian dapat tali pinggang kuning kan. Kuning tu dia dah hebat dah rasa kan. Dia boleh pecahkan tu lah, pecahkan dia, semua dia boleh buat. Okey. Ada apa-apa sahaja perselisihan yang berlaku, penyelesaian dia bergaduh. Ni orang baru belajar silat lah kan. Okay, apa saja berlaku, mari sini, apa dia? Ni senang, ni haram. Ni senang keluarkan hukum. Terlalu berani. Okey. Yang apa dia, individu atau kumpulan yang sering inginkan perubahan dalam amalan umat Islam yang dianggap sebagai tidak adil dan tidak sesuai dengan sesuatu masa, tempat dan kaum. Maknanya ada setengah orang dia nak cepat. Dia cepat satu. Yang kedua, dia merasakan apa yang orang buat tu tak betul. Kadang-kadang persepsi tu ada. Contohnya macam ni lah. Okey, penyamaan wanita dengan lelaki. Ini satu isu. Penyamaan gender kan. Wanita lelaki sama. Jadi dia mungkin ada setengah orang, dia ada persepsi bahawa lelaki dan wanita sama dalam semua benda. Semua benda sepatutnya sama. Itulah keadilan. So konsep keadilan dia dah salah dah. Okey. Jadi dia pun akan solat wanita boleh. Wanita pun boleh poligami contohnya kan. Macam-macam lagi lah. Okey. So kadang-kadang benda ni kita akan dapati mereka menggunakan usul fiqh. Tapi konsep qiyas dia tak tahu pula. Kerana qiyas tu ada qiyas ma'al fariq, qiyas yang bercanggahan dengan dalil. Konsep adil, tapi adil yang kita tengok secara menyeluruh, bukan adil 50-50, bukan yang tu. Tapi adil, okey, lelaki nak adil dengan dia macam mana, perempuan nak adil dengan dia macam mana. Lelaki lain, perempuan lain. Walaysa dzakaru kal untha. Tak sama kan? Allah kata lelaki tak sama dengan perempuan. Jadi kalau kita samakan semua sekali, semua aspek sama, salah lah. Okey, tapi mereka melihat keadilan. Islam adalah agama adil. Faham tak? Saya Aminah jadi imam tu dia pakai dalil lah tak? Aminah Wadud jadi imam, okey, dia ada dalil. Okey, tapi dalil itu ialah dalil yang khusus yang berkaitan dengan seorang wanita sahabiyah. Dalam satu hadis lah yang mengatakan dia menjadi imam kepada ahli keluarga dia, hamba-hamba yang ada kat rumah dia kan, anak-anak kecil, dia jadi imam kat situ. Okey, jadi dalam situasi itu dibenarkanlah. Ada lelaki tapi baca pun tak reti apa semua, takkan nak suruh dia jadi imam, dia nak baca apa?
status hamba lah anak lelaki tu. Hamba, kalau setakat cerita begitulah, hamba yang berada dekat rumah dia. Okey, jadi situ boleh lah. Tapi nak menjadi khatib, kita kata siapa yang lebih alim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kan? Ilmu banyak. Tapi tak pernah pula ulama mengatakan, wahai Aisyah, jadilah khatibah kami. Khatib macam mana tak? Pengkhutbah kami lah, ada tak? Tak ada. Okay, dan di kalangan, di dalam kurun-kurun Islam, ramai sahaja ulama-ulama. Kita pernah dengar rasanya, saya tak ingatlah nama, tapi adalah beberapa ulama yang wanita tak pula dilantik menjadi khatib, tak ada. Okay, sedangkan ilmu mereka tinggi. Okay, jadi situ adalah dari sudut ijma' sahabat tidak melantik wanita menjadi imam dalam solat, apatah lagi dalam khutbah Jumaat, solat Jumaat. Tak ada. Tak pernah berlaku benda tu. Okey. Itu yang pertama, terlalu berani. Yang kedua, terlalu berjaga-jaga dan takut dalam mengeluarkan hukum. Okey. Contohnya saya bawa kat sini, contohnya mengupah orang membaca Al-Quran supaya sampai pahalanya kepada si mati. Okey, seperti juga amalan keluarga jenazah yang menjamu para hadirin yang datang menziarahi jenazah. Amalan ini menjadi lebih kronik jika ada unsur memandang rendah orang yang menegur walaupun dibawa dalilnya sekali. Okey. Ini salah faham terhadap konsep taklif. Yang tadi konsep kias, analogi. Kan? Dia analogi dia salah. Sini pula taklif. Taklif, manusia hanya mukallaf semasa dia hidup. Apabila mati, amalan terputus kecuali apa yang dinyatakan oleh dalil. Amalan pertama atas saya sebut kat sini tadi, mengupah tidak berdalil. Kan, nak upah orang apa tadi upah baca Al-Quran, kan, apa dalilnya? Tak ada. Okey. Kemudian amalan yang kedua, menjamu bersalahan dengan dalil yang ada. Menjamu makan, keluarga menjamu makan. Hadis Nabi dalam Bukhari mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Fa innahu qad atahum amrun ataupun qad atahum ma yushghiluhum, kerana telah menimpa mereka satu perkara yang menjadikan mereka sibuk. Kan, sibuk, bukan sibuk banyak kerja, sibuk ni pemikiran ni, minda sibuk, kusut. Kan, jadi kita pula suruh dia buat makan untuk kita, tak munasabah. Satu, menyalahi dalil. Yang kedua, menyalahi kemanusiaan. Orang tengah sedih kena layan kita. Tak, kita lah layan orang yang tengah sedih ni. Betul? Okey. So ini antara terlampau berjaga-jaga, tapi tak boleh. Kenapa? Pasal orang nak buat, kita tak boleh langgar, tak boleh lawan. So kita kena imbangkan antara dua, iaitu yang pertama tadi terlalu berani sangat, yang kedua ialah terlalu takut sangat, berjaga-jaga. Yang ketiga, tidak dapat memberi penekanan seimbang kepada isu-isu agama. Ini antara masalah yang berlaku kalau kita kurang memahami usul fiqh. Contohnya, amalan menekankan dakwah tanpa ilmu, atau dakwah dengan mengabaikan kebajikan keluarga. Kan, sebahagian daripada mungkin jemaah tabligh kan. Okey. Dia dakwah tapi tanpa ilmu. Okey, dakwah dia ialah cerita. Okey, cerita. Ada satu cerita kubur tu kubur tu bercahaya. Bila ditanya kenapa, pasal yang dalam kubur tu baca hafal Al-Quran 30 juzuk. Dan kata nak bagi kehebatan untuk orang yang hafal Quran, bukan dengan cerita kubur, cerita hadis Nabi kan. Okey. Ini konsep apa? Konsep al-akhbar ataupun al-ahadith. Okey, maknanya dalam usul fiqh dia ada membicarakan tentang hadis ni, kita nak terima hadis yang mana satu, sebahagian daripada usul hadis, ilmu hadis diletakkan. Okey. Jadi kemudian kesimpulannya, habis kot. Kesimpulannya ialah okey, antara kepentingan ilmu usul fiqh adalah mengawal kaedah pendalilan dengan membezakan antara dalil yang sahih dengan dalil yang palsu. Kaedah pendalilan. Okey, maknanya kita nak guna dalil yang mana satu, kita nak guna yang sahih sahaja. Okey, so dalam perbincangan fiqh pun, bila nak keluarkan hukum,
ada 4 mazhab contohnya. Okey, mazhab pertama mengatakan halal, haram. Dua lah kan, halal dengan haram. Okey, mazhab yang kedua ditolak kerana hadisnya lemah. Selesai. Ini kaedah yang kita belajar dalam usul fiqh. Nak tarjih, itu pun antara yang dia belajar dalam usul fiqh. Tarjih maksudnya nak memilih hukum yang lebih kuat. Banyak. Antaranya ialah dengan melihat kepada dalil yang digunakan. Okey, dalil yang untuk mengatakan boleh minum arak sebelum bukan waktu solat. Kita kata dalil itu adalah mansukh, tak boleh guna. Tapi ada dalam Quran, nampak tak? Mungkin orang baca yang tu, ni ada, kenapa ustaz kata haram? Ni Allah kata ada. Ustaz ni langgar Allah kan, atau langgar Al-Quran. Kata tak, itu mansukh. Mansukh apa pula ustaz? Itulah suruh mengaji usul fiqh tak nak. Itu cara dia. Okey. Yang kedua, menjelaskan bentuk pendalilan yang tepat, kerana bukan semua dalil yang sahih digunakan dengan cara pendalilan yang betul. Ada dalil betul kan, tapi cara dia salah. Okay? Ada hadis yang sahih, tapi menggunakan hadis itu, cara menggunakannya salah. Contohnya apa? Cuba bagi contoh sikit. Kunut subuh terus menerus boleh juga kan? Maknanya hadis berkenaan dengan kunut subuh ada. Okey? Ada, bukan tak ada. Tetapi untuk masa yang tertentu. Itu satu. Yang kedua, hadis berkenaan dengan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu hatta faraqal hayah, dalam hadis Muslim tak silap saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan kunut sehinggalah wafat. Jadi ada setengah ulama mengatakan kunut subuh, ada setengah ulama katakan tidak. Yaqnutu fil fajr. Okey, yaqnutu fil fajr, berkunut di waktu subuh, artinya bacaan dia panjang dalam solat. Wa qumu lillahi qanitin, dihuraikan dengan ayat tadi. Okey, bangunlah kerana Allah. Qanitin iaitu tulul qiyam, dengan bangun yang panjang. Okey. Dalil tepat. Okey. Secara umumnya gitulah. Maknanya saya nak cuba carikan contoh tu, dia tak apa nak keluar sangat. Tapi tak apalah, yang pentingnya kadang-kadang dalil tu sahih, guna salah. Tak datang lagi dia contoh dia. Ada contoh lain? Salat ghaib. Salat ghaib. Boleh juga. Solat tasbih tu, Solat tasbih khilaf pada hadis tu. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan tidak. Tak apalah, nanti mungkin kejap lagi keluar soalan tu, ataupun kita belajar nanti. Apa pun yang pentingnya, kita kena bezakan dua benda. Satu, dalil. Yang kedua, cara menggunakan dalil. Ada orang salah dekat dalil tu sendiri, dia gunakan hadis palsu, habis. Okey. Ada orang hadisnya sahih, tapi cara dia guna salah. Bolehlah kalau nak bawa contoh tentang Ramadan ni, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan ayat Quran, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sehingga benang putih dengan benang hitam dapat jelas. Okey, jelas kan? Jadi ada seorang sahabat letak benang tali putih, tali hitam. Dia makan sampai nampak baru dia berhenti. Nampak tu matahari dah dekat nak keluar lah kan? Bukan waktu subuh. Lepas subuh lama sikit. Jadi Nabi mengatakan, inna wisadaka la'arid, bantal kamu tu bantal yang panjang lah. Dia letak kat bantal dia. Jadi bantal kamu panjang kan? Alam yaqulillah, bukankah Allah telah berkata minal fajr? Okey. Maksudnya tali situ adalah malam dan siang. Kan bila subuh keluar, kita dah boleh nampak macam satu tali dekat ufuk, dekat horizon tu ada tali, apa dia, macam bawah tu hitam sikit, atas dia putih. Itu maksud dia. Okey. So dalil betul, penggunaannya salah. Contoh lain, Safa dan Marwah. Bila Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi. Siapa buat umrah ataupun buat haji, tidak ada masalah an yatawafa bihima, baginya untuk bertawaf antara Safa dan Marwah, artinya bersa'i antara Safa dan Marwah. Jadi Urwah kata, wahai Aisyah, wahai makcik,
Kenapa Allah, bila Allah sebut begini, mestinya tak buat pun tak apalah. Faham tak? La junaha alaihi, tidak mengapa, tidak ada masalah, tidak ada tidak ada masalah untuk dia bersa'i. Artinya saya tak buat pun tak apa, kan? Boleh kita, oh betul juga kan? Tapi Aisyah mengatakan tidak. Dalil tu betul, kamu faham tu salah. Kerana kalau yang kamu faham, ayat tu akan keluar, fala junaha alaihi alla yattawafa bihima. Tidak ada masalah untuknya untuk tidak tawaf, untuk tidak sa'i. Yang kita baca untuk bersa'i. Jadi dia pun, Aisyah pun menguraikan berkenaan dengan kenapa ayat itu diturunkan. Ini dipanggil sababun nuzul, kan? Bahawa ada orang kata Safa Marwah ni adalah amalan jahiliyah. Tawaf amalan tauhid Nabi Ibrahim. Safa Marwah jahiliyah. Kenapa? Safa ada patung, ada berhala, Marwah ada patung. Jadi ini bukan daripada Nabi Ibrahim ni. Jadi Allah turunkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Kan, sebenarnya itu adalah syiar Allah. Ini antara contoh mungkinlah yang mungkin agak jelas berkenaan dengan dalil betul tapi cara faham salah. Okey. Yang ketiga, memudahkan usaha. Kita bincang apa dia? Kesimpulan. Okey, kesimpulan. Apa kepentingannya, kan? Memudahkan usaha ijtihad dan mengeluarkan hukum yang sesuai dengan perkara baru yang berbangkit. Banyak dia dari masa ke semasa akan wujudnya hukum masalah-masalah yang baru, kan? So boleh ke tak boleh, kan? Masalah agama pun saya rasa kat sini dulu beberapa tahun lepas ada orang tanya, ustaz, sembahyang sunat puasa 6 okey tak ustaz? Sembahyang sunat puasa 6, puasa 6 Syawal tu, kan? Lepas habis puasa 6 kita buat sembahyang sunat, boleh ke tak boleh? Saya tanya, ada ke orang buat benda ni? Dia kata ada dekat Kedah. Kat Kedah ada. Nampak? Macam raya. Macam sekarang ni bila habis puasa Ramadan ada sembahyang sunat hari raya. Sembahyang sunat, ada setengah ulama kata sembahyang wajib, tapi tak apalah. Sembahyang hari raya lah. Begitu juga selepas selesai 6 puasa tu kita buat sembahyang lagi 2 rakaat. Saya ingatkan dia main-main, jumpa ada orang buat. Jadi kita mengatakan pertama tak ada dalil, kan? Tapi kalau nak sembahyang sunat, bila-bila boleh. Tiap-tiap pagi waktu duha nak sembahyang sunat, sembahyang. Saya tanya waktu bila tu? Pukul 8. 8 tu memang waktu duha, sembahyang lah. Tapi dikhususkan untuk tu kita kata tak boleh. Okey? Menerangkan kaedah-kaedah fatwa, syarat-syarat mufti dan adab-adabnya. Okey? Kerana kaedah fatwa ni itulah banyak orang salah ataupun tak ada ilmu tentang fatwa. Dia merasakan dia boleh bagi fatwa, dan dia pun mungkin, yelah, kadang-kadang kat Malaysia kita dengar kan, mana majlis fatwa ni tak buat kerja, kan, betul tak? Orang dah sibuk bincang benda ni, dia orang tak buat kerja apa-apa lagi, kan? Saya tengok benda tu, kalau dari satu sudut mungkin dia orang sibuk, satulah, kan? Tapi mungkin juga nak bagi satu hukum yang baru khususnya memerlukan perbincangan yang detail. Dia tak boleh ulama yang tak ada ilmu tentang benda tadi tu, macam ubat tadi, kan, dan sebagainya lah. Dia tak boleh terus mengeluarkan hukum. Dia kena tahu apa ubat ni, fungsi dia apa, cara dia berfungsi bagaimana. Dia uraikan oleh doktor, barulah lepas tu dia keluarkan hukum berdasarkan kepada perkara itu. Contohnya bayi tabung uji. Ni isu dah agak lama, kan, tapi mungkin kira isu semasa jugalah. Boleh ke tak boleh? Bayi tabung uji. Tahu kan bayi tabung uji tu apa, kan? Boleh kalau suami isteri yang sah. Boleh kalau suami isteri yang sah. Lagi? Kalau ambil orang lain punya tak boleh. Memang tak boleh. Lagi? Apa lagi dia punya macam ni, kan? Apa kaedah dia, apa syarat dia, apa adab dia untuk membenarkan bayi tabung uji? Setengah ulama mengatakan Tak melanggar syarat. yang paling utama, kaedah paling utama ialah bayi tabung uji itu mesti daripada suami isteri yang sah, pasangan suami isteri yang sah. Yang satu. Yang kedua, antara adabnya ialah, ataupun mungkin syaratnya ialah, doktor itu adalah doktor yang amanah. Yang amanah. Bukannya doktor yang saya nak anak, ambil 50 dinar
Kuwait. 1 dinar RM10. 50,000, 50,000. Dah berapa ratus ringgit dah tu kan. RM50,000 saya nak anak. Kata doktor tu check ni, dia orang dua ni memang tak boleh dapat anak punya. Pasal dia dah hakim, dia memang apa ni, Melayu kata apa? Mandul. Memang mandul tahap kira tahap tak boleh nak dapat anak lah. Tapi contohnya ataupun mungkin suami dia tu yang mandul, memang tak boleh. Jadi dia disebabkan nak dapat 50,000 ni bukan sikit kan. Okey, dinar sekali dengan 10 jadi berapa? RM500,000. Sana RM50,000 je kan. Tapi saya bagi RM500,000, saya nak anak. Dia ambil lah dari mana-mana, bubuh. Kan? Dia orang tanya, memang lah. Siapa nak tahu? Kecuali lepas tu buat DNA, barulah dia kenal pasti mana punya tadi ambil je. Okey. So itu, dan benda ni dikabarkan memang sebahagian doktor pun mengaku sebenarnya kami bubuh aja mana-mana. Letih lah. Jadi itu menyebabkan Syekh Al-Albani mengatakan bayi tabung uji tak boleh kecuali doktor tu ialah suami tu ialah doktor yang buat tu. Tak apa, maknanya dia pasti yang letakkan adalah dia punya dengan isteri dia punya. Baru boleh. Tapi kalau orang lain yang kita tak dibenarkan tengok, tak boleh. Okey. Ustaz yang Syahrul Khan nak buat tu saya apa Dia nak buat apa? Saya tak tahu. macam ni lah, tahu ujian tu whether dia ambil orang lain dia tak. Itu kena tanya balik lah. Tanya dia dulu, lepas tu baru tanya balik saya. Tapi kaedah dia tu, kaedah dia senang je kan. Nak jaga benda tu bukan senang. Dan antara disebabkan bukan senang, mungkin digunakan kaedah sadduz zara'i', tutup pintu kecelakaan. Kecelakaan yang ada kat sini adalah nasab bercampur. Okey, dengan unsur-unsur zina kat situ kan. Okey. Okey. Menerangkan punca-punca perselisihan ulama dan mencari alasan dan kelonggaran untuk mereka. Nampak tak? Kita sekarang ni bila kita tengok ulama banyak khilaf, kalau kita tak belajar usul fiqh, kita akan kata ni apa hal ni? Duk telagah ni kan. Ulama Islam dah kena serang sana sini, daripada duk telagah lagi hukum apa semua kan. Okey. Bila kita belajar, barulah kita tahu bahawa mereka berselisih kerana mengikut etikanya. Macam kalau kita letak orang tu dia bergaduh kan, dia akan diberikan markah bukan bergaduh lah, sparring kan. Dia akan diberikan markah sekiranya dia sparring ikut kaedah taekwondo. Tapi dia masuk je sikit kaedah tomoy, tolak markah kan. Contohnya kan. Tapi kita tengok, ni pukulan ni yang bagus ni. Pukulan ini yang kita tunggu. Pukulan ini bukan taekwondo, ini adalah tomoy. Kenapa dia pukul macam ni dapat markah kurang? Okay, jadi bila kita tahu, kenapa ulama ni lambat keluarkan fatwa? Kenapa ulama ni kata halal, ulama ni kata haram? Ni dalil lain. Maksudnya benda-benda itu akan menjadikan kita memberikan sedikit alasan dan kelonggaran. Kita akan bersangka baik pada ulama kita. Okey.